Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan untuk menggantikan Malaya Union pada tahun 1946. Jawatan Kuasa Kerja dibentuk untuk merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini. Selain itu, terdapat golongan yang mencadangkan perlembagaan alternatif yang dinamakan Perlembagaan Rakyat. Penubuhan Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan pada 25 Julai 1946. Matlamat penubuhan untuk membincangkan asas-asas Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ahli-ahlinya terdiri daripada Wakil Raja Melayu, Wakil UMNO dan Pegawai Kanan British. Ahli Jawatan Kuasa Kerja terdiri daripada Wakil Kerajaan British, Wakil UMNO dan Wakil Raja-Raja Melayu. Kerajaan British diwakili oleh A.T. Newport iaitu Ketua Setiausaha Melayan Union, K.K. O'Connor iaitu Peguam Negara Melayan Union, W.D. Godson iaitu Setiausaha Keuangan, Dr. W. Linehan iaitu MCS, A. William MCS dan D.C. Watterson iaitu Setiausaha. Manakala Wakil UMNO pula diwakili oleh Dato' An Jaafar, Dato' Abdul Rahman Muhammad Yassin dan Haji Megat Yunus. Akhir sekali, Cadangan Jawatan Kuasa Kerja. Jawatan Kuasa Kerja mula bergiat awal bulan Ogos 1946 sehingga pertengahan bulan November 1946. Jawatan kuasa ini menyediakan cadangan seperti yang berikut. Pertama, menyatukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan dua buah negeri-negeri selat. Kedua, memulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri bagi setiap negeri. Dan yang terakhir, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Golongan nasionalis Melayu radikal membedas kerajaan British kerana menjalankan perundingan secara tertutup dengan UMNO. Pihak British menepikan PKMM daripada Jawatan Kuasa Kerja dan golongan ini bergabung membentuk Pusat Tenaga Rakyat iaitu Putera yang terdiri daripada beberapa pertubuhan Melayu seperti yang berikut. Pertama, Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM dipengerusikan oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Selain itu, Angkatan Pemuda Insaf iaitu API diterajui oleh Ahmad Muiz Tamam sebagai Presiden. Seterusnya, Gerakan Angkatan Muda iaitu GERAM diketuai oleh Aziz Ishak dan Abdul Samad Ismail. Seterusnya, Hizbul Muslimin diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir. Yang terakhir pula, Barisan Tani Malaya iaitu PATAS diketuai oleh Musa Ahmad. selain itu Gabungan Putera AMCJA. Golongan Bukan Melayu menubuhkan All Malaya Council of Joint Action iaitu AMCJA yang dipengerusikan oleh Tan Cheng Lock. Golongan ini menganggap British tunduk kepada tuntutan UMNO. Mereka beranggapan penubuhan Jawatan Kuasa Kerja ini tidak demokratik. AMCJA kemudiannya bergabung dengan Putera. AMCJA terdiri daripada Pan Malayan Federation of Trade Union iaitu PMFTU, setiausahanya ialah Chan Law. Malayan Democratic Union iaitu MDU dipengerusikan oleh John Eber. Seterusnya, Malayan Indian Congress iaitu MIC diketuai oleh John Tiwi sebagai Presiden. AMCJA menolak perjanjian persekutuan kerana Jawatan Kuasa Kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu. Putera dan AMCJA menganggap perlembagaan persekutuan sebagai tidak demokratik, mengukuhkan British dan perkauman. Pada bulan Julai 1947, cadangan perlembagaan yang telah disemak oleh Jawatan Kuasa Kerja diumumkan kepada awam. Gabungan Putera AMCJA menentang cadangan perlembagaan tersebut secara terbuka. Sumbangan nasionalis Melayu radikal ialah
melaungkan perjuangan kemerdekaan sejak penghujung tahun 1930-an. Mereka mempunyai matlamat perjuangan untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan, menyatu padu seluruh tanah Melayu dan enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Selain itu, mereka juga memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberikan penekanan kepada kebebasan hak bersuara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Contohnya, Ahmad Bosman menerbitkan akhbar Suara Rakyat sebagai wadah untuk menyedarkan rakyat ke arah idea ingin merdeka. Seterusnya, fahaman kebangsaan yang diperjuangkan berjaya diterima oleh sesetengah rakyat. PKMM berjaya menubuhkan cawangannya di seluruh negeri Perak, Hulu Langat Selangor dan Temerloh Pahang. Jumlah keahlian PKMM pada Julai 1947 dianggarkan melebihi 53,000 orang. Mereka juga memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Mereka berjuang berdasarkan prinsip dan falsafah. Para pejuang ini bukan sekadar menjadi tokoh setempat, tetapi melangkaui jarak, sempadan dan kenegerian sehingga digelar tokoh politik nasional. Cadangan Putera AMCDA. Putera AMCDA menentang rangka Perjanjian Persekutuan 1948. Gabungan ini tidak bersetuju dengan perwakilan jawatan kuasa kerja yang hanya diwakili oleh UMNO, Raja-Raja Melayu dan British. Mereka mencadangkan Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif kepada Perjanjian Persekutuan 1948. Cadangan Putera, kedudukan bahasa Melayu, pertahanan dan hal ehwal luar negeri, syarat kewarganegaraan tanah Melayu, bendera dan lagu kebangsaan. AMCDA, Penyatuan Tanah Melayu dengan Singapura, sesebuah kerajaan pusat yang kuat, Raja-Raja Melayu sebagai Raja Perlembagaan, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Pada akhir bulan Mac 1947, cadangan Putera dan AMCDA ini digabungkan untuk membentuk Perlembagaan Rakyat. Perlembagaan Rakyat pada Julai 1947, Putera AMCDA mengemukakan draft Perlembagaan Rakyat. Kandungan Perlembagaan Rakyat termasuklah tanah Melayu disatukan dengan Singapura, penubuhan sebuah Dewan Perundangan Pusat dan majlis-majlis negeri yang dipilih bagi seluruh tanah Melayu, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesejahteraan tanpa berbelah bagi. Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan dan bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu diketuai sepenuhnya oleh orang Melayu melalui majlis khas. Perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi Melayu. Bahasa Melayu hendaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal bagi tanah Melayu. Hal ehwal luar negeri dan pertahanan hendaklah menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Kewarganegaraan Melayu haruslah dinamakan Melayu. Warna merah dan putih haruslah dimasukkan sebagai latar belakang bendera kebangsaan tanah Melayu. British telah menolak Perlembagaan Rakyat dan menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang digubal oleh Jawatan Kuasa Kerja. Putera AMCDA telah menganjurkan hartal pada 20 September 1947 yang bermaksud meminta semua peniaga menutup kedai sebagai tanda bantahan. Tarikh 20 Oktober 1947 merupakan tarikh yang dipilih untuk Hari Hartal Semalaya.